Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Sulamul Muqtadi, sehinggalah perkataan beliau, dan bersalah pula air yang mutanajis itu. Dan bersalah pula air yang mutanajis, iaitu gapo dia mutanajis tu? Air yang kurang daripada 2 kolah. Jatuh najis di dalamnya, maka najislah air itu jika tiada berubah sekalipun. Air kalau kurang daripada 2 kolah, semata-mata kena najis, maka air itu mutanajis dah. Air itu jadi air yang kena najis. Kalau air yang cukup 2 kolah, kalau kena najis, tak jadi najis kecuali dia berubah. Sekalipun berubah tu sedikit sahaja, maka barulah dia jadi mutanajis. Kalau air kurang 2 kolah, semata-mata kena najis, jadi najis. No. Lopok-lopok air tu. Pasal ada lopok air dah. Tak ada najis tak apa. Kucing mari berok dalam lopok air tu. Lembu, kambing, gapo kita pun jalan. Perak jerit. Kaki kita kena air mutanajis. Tak cukup 2 kolah lah, sikit air lopok air lah kecil. Maka air jadi najis, kaki kita wajib kena basuh. Nak naik masjid kau gapo dia, kalau tidak menajiskan masjid, hukum dia haram menajiskan masjid. Kalau ni musim hujan, kena jaga sikit kaki. Kalau air lopok biasa, tak ada pasir lah, biasa kau sapuh gapo, tak ada najis gapo dia, tak apa. Jerit air tu tak jadi najis. Tapi kalau ada najis, air lembu misalnya, patu air ada misalnya, air sikit lah, jerit air tu mutanajis, maka wajib kena basuh. Atau 2 kolah jatuh najis di dalamnya jika berubah. Sedikit ubahnya najis lah. Kalau hak 2 kolah mesti berubah. Kalau hak tak 2 kolah, berubah tak berubah najis. Maka tidak boleh menyucikan segala air yang tersebut itu. Bukan tak boleh menyucikan, bahkan menajiskan benda pula. Kalau tak boleh menyucikan, boleh kira lagi kena tu tak boleh menyucikan air tu, tapi air tu menajiskan pula. Lain kalau banjir air banyak. Apabila air banyak, ngarung air tak apa, air banyak 2 kolah. Maka air tu berubah dengan sebab najis? Tidak. Berubah dengan sebab pasir, sebab gapo dia air tu jadi keruh, tak tercomel ke? Maka air kalau dia banjir, maka hukum dia boleh ambil ismaya air banjir tu. Dan tiada boleh menghilangkan najis. Air mutanajis ni tak boleh menyucikan, tak boleh ambil ismaya, tak boleh mandi junub, dan tak boleh menghilangkan najis. Tak boleh nak cuci najis sebab dia sendiri tu najis. Dan jika tiada diperoleh air yang menyucikan yang tersebut itu, atau ada air tetapi takut memberi mudarat yang mengharukan tayamum sebab ada lukanya atau lainnya, maka hendaklah tayamum. Kalau tak ada air ataupun air ada, ataupun ada air mutanajis, tak boleh. Lepas tu lagu mana? Lagu mana nak semaya, nak gapo, kena tayamum. Misalnya kita luka ke, kita sakit ke, ya sebab tayamum ni banyaklah. Sama ada tak ada air langsung, maka boleh tayamum. Ataupun air ada tapi tak boleh guna. Misalnya air tu air bukan air mutlak, air mutaghayyir, air mutanajis. Ataupun air tu ada air bersih ya, tapi kita tak boleh guna, kita pula sakit.
Tak boleh setuh di tubuh kita. Kalau kena di tubuh kita, menyebabkan kena jadi parut, luka ke, jadi bertambah sakit ke, ataupun tak bertambah sakit, tapi sakit tu jadi panjang. Patut boleh siar 3 hari, jadi seminggu. Maka benda-benda lagu ni sebab menyebabkan boleh kita tayamum. Tayamum ni apa dia? Kita guna debu di muka dan di tangan. Ganti ambil air semaya ataupun ganti mandi junub. Cari debu dah. Debu ni debu tanah. Jangan debu kapek. Buka selok bawah kapek tengok debu penuh. Apa kapek hacur. Yang ambil waktu tayamum tak boleh. Sarai laba tak boleh. Kesak di cermin, nampak debu molek. Sarai laba penuh. Bukan debu tu. Sarai laba tak kira. Moga naik cak tak kira. Seming tak boleh. Tak bolehnya tanah. Pasir boleh, pasir tak boleh. Pasir bukan debu, kita jamu pasir. Pasir kan? Toko-toko. Beza apa dia pasir dengan tanah? Pasir kita buat gini, dia tak lekat. Dia jatuh pula. Debu, pop. Lekat debu. Lepas kalau kita buat gini, pasir dia serang, butir-butir. Tu pasir. Pasir tak boleh buat tayamum. Tak boleh tayamum adalah tanah. Apa dia tanah mula terjemah lah ni? Seluk. Seluk kering tu, kan? Seluk kering tu. Seluk. Seluk warna koko ko, warna koreng ko, warna putih ko, ambil. Kita buat gini dia tubik debu dia. Kita tak gini yang dekat. Buat gini macam boleh ngalah gitu. Tayamum. Tayamum pula untuk tayamum mandi wajib pun di muka dengan tangan. Untuk tayamum ganti ambil air semaya pun di muka dengan tangan. Tayamum ganti anggota wuduk. Boleh ambil semaya cuma tangan tak boleh. Ataupun kaki tak boleh. Kaki balut misalnya. Maka tayamum dia di muka. Tak tangan di debu. Tayamum. Sahaja aku bertayamum nak membolehkan semaya fardu. Sapu-sapu. Pula. Di tangan. Selesai. Boleh buat semaya. Ambil kain. Sapu-sapu-sapu. Kau nak kasih sapu pun tak apa. Semaya. Ganti mandi wajib, misalnya tak ada air 10 tahun. 10 tahun, junub tayamum, junub tayamum, junub tayamum, ganti mandi wajib. Jangan kata mandi wajib, tayamum guling atas pasir, gelung macam ayam, mupu, berkebuk habis paha kepala. Sahabat pernah buat lagu ni depan Rasulullah. Rasulullah tegur. Rasulullah kata buat apa mupu ayam lagu tu. Tayamum ya Rasulullah. Tayamum ni cukup di muka dan tangan sahaja. Nabi kata. Tak payah mupu lagu tu. Kemudian daripada masuk waktunya. Waktu semaya, waktu gapo baru boleh tayamum. Misalnya ni kita nak tayamum untuk semaya maghrib. Tak boleh tayamum lagi. Saya nak ambil semaya awal. Ambil semaya boleh. Tapi tayamum mesti dalam waktu solat. Misalnya kita ambil air semaya awal, bila-bila mandi nak maghrib tu, kita mandi tu ambil air semaya. Kaki tak boleh, kaki saya kena tayamum Ustaz. Jadi kaki tak boleh basuh lagi, kena tunggu dulu. Biar masuk rebel, masuk waktu dulu, baru boleh tayamum. Jadi ambil air semaya awal, sudah dulu gapo beres. Bila baca azkar gapo dia, rebel, pergi ambil debu, baru boleh tayamum. Tu cara dia. Dan kemudian daripada yakin atau zon yang muakkad ketiadaan air. Lepas tu lagu mana boleh tayamum? Selepas dia yakin. Dia yakin memang tak ada air. Ataupun dia skor yang sangat-sangatnya ketiadaan air sebab sudah tuntuknya. Lepas dia cari dah. Misalnya dia pergi satu tempat. Satu tempat ni nampak buka-buka tak ada air. Sudah tak ada air. Di kat tu tak ada air unggah, sekitar-sekitar ni pun tak ada air. Tanya sain dia pun, awak ada bawa air ke tak? Tak ada kot. Air ni ada tapi ni saya nak buat dalam kereta, tak boleh menatu enjin kereta. Maka ada air tapi untuk tanya-tanya habis sekitar, cari sekitar tak ada air, maka dia yakin lah. Dia tengok lebih kurang dah, tak ada air. Kalau tepat tak ada bangunan, tak payah pergi, kita tengok gini. Cukup dah. Tengok tak ada air. Tapi kalau ada bangunan kena ikat belakang bangunan tu, takut ada telaga kau kalau apa dia.
Kemudian daripada masuk waktunya, waktu sembahyang. Waktu ibadat lah, waktu sembahyang. Dan kemudian daripada dihilangkan najis pada tubuhnya yang tiada dimaafkan dia. Kena hilangkan najis dulu. Ya beza apa dia tayamum dengan ambil air semaya. Air semaya ni tak syarat hilangkan najis dulu, kita boleh ambil air semaya. Lagu mana misalnya kita masuk tandas eyok. Eyok bunyi orang bel. Lorak-lorak. Kita pun bangun, tak ada nak basuh. Boleh tak ingat nak basuh. Eyok. Bangun-bangun dia ambil semaya. Semangat ambil semaya. Yuk saat ni tak ingat nak basuh. Dia ambil air semaya dulu baru basuh. Boleh? Boleh. Tak ada masalah apa. Cuma jangan setuh lah. Kalau setuh dengan tapak tangan batal pula. Ya gunalah sabuk kau gapo dia ikut dia basuh pakai gapo dia apa. Maka sah. Tapi kalau nak tayamum mesti kena hilangkan najis dulu. Kalau eyok kena basuh dulu eyok. Kena buatlah lagu mana basuh dulu barulah boleh tayamum. Dan kemudian daripada sudah mengetahui akal kiblat, kena tahu kiblat kata mana. Maknanya lepas pada tayamum sudah boleh semaya selalu. Ni lepas pada tayamum nak cari kiblat, nak cek kat tu jadi makan masa tak. Khilaf antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Ada kata tak tahu pun tak apa, lepas ni boleh buat. Ada kata tak, kena tahu selalu. Yakni lepas pada tayamum tu kena boleh semaya lalu. Jangan ada benda menghalal lepas pada tayamum. Yakni tak boleh semaya lagi buat apa? Nak cari kiblat. Tak sih lagu tu. Dia nak lepas pada tayamum boleh semaya lalu. Cari kiblat dulu barulah tayamum. Hendaklah tayamum dengan debu yang suci menyuci kepada mukanya. Dan dua tangannya dengan dua kali pindah dengan debunya sekali ke muka dan sekali kedua tangannya. Pertama ke muka, kedua ke tangan. Disertakan dengan niat. Kena ada niat sahaja aku tayamum nak membolehkan semaya fardu. Ataupun aku tayamum ni nak membolehkan nak mengharuhkan semaya fardu. Boleh kok. Daripada mukanya pindah ke hingga disapu satu suku daripada mukanya. Gini, cara niat ni. Tepuk, masa tepuk tu niat. Niat siapa sentuh di muka. Tu niat dia. Hak tu hak suhunya. Ketika pindah tu start daripada mula pindah, siapa kena di muka hak tu hak kena niat. Ada pendapat Imam Bajuri sebut hak penting niat ketika nak sapuh muka. Ketika pindah tak wajib. Pindah tu tak wajib. Akad tu tak wajib lagi. Ketika sini baru wajib. Hak muktamadnya, hak ramanya sebut ketika pindah tu lagi kena niat dah. Saja aku tayamum nak membolehkan semaya fardu. Hak ada Imam Bajuri kata dak, ketika pindah tidak wajib, ketika sapuh muka tu wajib. Sebut lagu tu. Kerana apa ketika pindah? Kerana rukun yang pertama tayamum adalah naklut turab. Pindah tanah. Maka rukun bermula ketika pindah tu lagi tayamum. Maka niat kena situ lagi. Dan niat itu mengharuhkan fardu sembahyang. Boleh. Hak tu niat paling tinggi sekali. Apabila dia niat untuk sembahyang fardu, dia boleh buat sembahyang sunat, dia boleh masuk masjid, dia boleh apa? Pegang Quran, boleh macam-macam. Tapi kalau niat sahaja aku tayamum nak memulihkan sembahyang sunat, tak boleh buat sembahyang fardu. Sebab itulah niat tayamum semua orang tulis ramanya sahaja aku tayamum nak membolehkan sembahyang fardu. Atau fardu tawaf. Ya nak tawaf fardu, kena ada air semaya tak nak tawaf? Ya kena ada air semaya. Sebagaimana semaya juga, tawaf ni kena ada air semaya. Cuma beza dia boleh kecek, boleh bergerak. Semaya tak boleh kecek, tak boleh bergerak. Hak lain serupa dengan semaya belaka, kena tutup aurat.
atau tiap-tiap yang berkehendak kepada tuhur. Saja aku tayamum kerana nak gapo dia? Hak benda berhajat kepada suci. Saja aku tayamum nak membolehkan pegang Quran. Saja aku tayamum nak membolehkan semaya sunat. Itu berhajat. Dan hendaklah sembahyang satu tayamum akan satu fardu dan beberapa sunat yang dikehendaki dia. Apabila sekali tayamum, maka sekali boleh semaya fardu. Maya zuhur sekali, asar ke maghrib. Maya sunat tak apa. Nak maya hajat ke, nak maya sunat qabliyah ke, ba'diyah ke, lagilah setara mana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada kita adalah bermusafir, berjalan, mengembara, melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu bermusafir, melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu. Jadi bersempena dengan bermusafir ini, pihak Madrasah Ribat Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah kali kedua, iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Kita akan bermusafir selama 20 hari. 20 hari yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah umrah. Dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Di samping kita melakukan ibadah umrah, kita berziarah, cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin menambahkan lagi keindahan, menambahkan lagi nostalgia, menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita. Jadi pada 10 Februari sehingga 29 Februari 2024, yakni 20 hari, pihak madrasah ada menganjurkan. Jadi siapa yang berminat untuk menyertailah pengembaraan jaulah rohani kita lah, boleh menghubungi Ustaz Fakhrul Razi di nombor 0139229048. Jadi mudah-mudahan pengembaraan kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya, madrasah
wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesar ke syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.